الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Taharah dalam kitab Mishkat ini. Hadis yang ke-22, masih lagi perbincangan di bawah Mubtilatul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Jadi perbincangan kita masih lagi berkait dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang ke-22, An Ibn Abbas qala akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katifan thumma masaha yadahu bimishin kana tahtah thumma qama fa shalla. Daripada Abu Abbas kata, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan katif. Katif ni maknanya bahu kambing. Ini bahagian ni, ini bahagian ni, katif. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu tangannya dengan tuala miliknya. Kita kata dengan kain sapu tangan lah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu salat, lalu bersembahyang. Baik, di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan jika ianya merupakan peristiwa yang sama. Jadi antara hadis yang ke-22 dengan hadis di bawah ni semuanya riwayat daripada Ibnu Abbas. Kemungkinan dua hadis ni kemungkinan melibatkan kisah yang sama. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a lis-salah fa qala lahu ba'du nisa'ihi ijlis fa innal qidra qad nadijat fanawalathu katifah fa akala thumma masaha yadahu fa shalla wa lam yatawadda. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk sembahyang. Lalu salah seorang isterinya berkata kepadanya, duduklah dulu. Begitu, duduklah. Kerana makanan telah masak. Al-qidru tu makna periuk. Kerana periuk telah masak. Kita kata masak tu bukan puyuk, tapi bahasa dia. Puyuk gelegok kita kata, bahasa Kelantan kita. Ni kalau belajar balaghah dia adalah maksud dia. Sebut tempat tu, bekah tu, tapi yang dimaksudnya ma fil mahal, sesuatu yang ada dalam bekah. Puyuk gelegoknya, kalau puyuk gelegok bahasa habis aja. Panah mana tu apa? Ni pun sebab tu dia buat dalam kurungan, takut kita tanya mana tubuh puyuk saja. Tidak. Jadi boleh kita terjemah begini, boleh. Mana makannya telah siap. Boleh juga begitu. Mafhum dia. Itu maksud periuk telah masuk, maknanya makanan itu. Lalu isteri Nabi itu isteri Nabi memberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mana bahu kambing, katif bahu kambing. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun makan. Kemudian selepas selesai makan, beliau menyapu tangannya dengan lalu sembahyang dan tidak berwudu. Jadi ulama kata mungkin dua hadis ni kisah sama.
Tadi sebut ringkas sangat. Yang kedua ni lebih jelas. Jadi apa maklumat dari segi fiqh yang dapat dipetik daripada dua hadis ini? Maklumatnya Nabi makan makanan yang dimasak. Dan makanan ini dalam bentuk daging. Maka Nabi tidak berwuduk. Maknanya tidak batal lah wuduk tu, itu maksudnya. Hak kamu kita tamadmat itu, madmadah itu lain. Hak tu untuk membersihkan ruangan mulut. Mesti dah Nabi berkumur itu. Kerana dalam hadis lain memang Nabi suruh berkumur selepas makan. Walaupun tidak disebut di sini, mana dalam hadis lain. Tapi kukuk mana pun istimbat yang dikendaki di sini adalah tidak batal wuduk dengan sebab makan makanan yang dimasak. Walaupun makannya itu adalah dalam bentuk daging yang melibatkan sembelihan dan sebagainya. Jadi tidak batal. Rasanya tempat kita pun begitu makan. Walaupun ada dulu, saya ingat masa saya kecil dulu, ada juga setengah-setengah ustaz dia kata molek ambil wuduk lain lah, dia kata ambil wuduk, ada yang kata begitu. Tapi tidak membatalkan nak ambil wuduk tu hal lain. Tapi kena ingat akhirat dalam kitab ada juga setengah-setengah ulama kalau tak ada sebab lah sekadar-kadar dalam keadaan tak perlu kita ambil juga, itu setengah ulama kata jadi baziai. Dah tadi ambil dah wuduk, lepas tu tidak cuma tidak lama pun tempoh tu nak ambil pula. Jadi setengah ulama kata itu termasuk dalam baziai. Sedangkan masa ambil wuduk pun ditekankan jangan baziai. Dah ada dah. Lepas tu bukan lama pun jarak tu. Kecuali lama, mulut pun jadi bau kan lama, tu molek lah. Ada juga yang kata gitu. Jadi kita timbang sedikit lah, tengok keadaan sesuai. Baik, hadis yang ke-23, anna Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu annaha qarrabat. Kalau qarabat telah dekat ia, qarrabat telah mendekatkan olehnya. Itu beza pada tasydid itu. Dengan sebab ada tasydid itu. Qarrabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiya fa'akala min thumma qama ila as-salah wa lam yatawadda. Sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadanya, yakni perawi hadis ni yang bernama Atha itu, bahawa dia membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rusuk kambing yang dipanggang. Rusuk kambing. Mana tu lah rusuk lah. Hak dia panggang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sembahyang dan tidak berwuduk. Hak tadi kita kata makanan berkuah, dia bentuk gulai itu. Ini tak dalam bentuk yang kering, tidak dalam bentuk gulai itu. Iaitu kita kata ni, apa ni? Tulang rusuk. Jamban, ya, asal mana jamban ni maknanya lambung. Tu asal dia ni. Jamban juga boleh dengan erti belah tepi. Jam ni sama ada sebelah ni atau sebelah ni. Jam juga dia panggil. Jambi di samping saya boleh juga. Maknanya melibatkan bahagian tepi. Itulah usuk lah. Itu maknanya. Jadi hadis 21 dan hadis 22 berkaitan hukum wuduk kerana memakan sesuatu yang dimasak. Jadi perbahasan tentang telah berlalu di dalam perbahasan hadis 4, 5 dan 6. Jadi kita bincang dah sebelum ni. Khilaf lah. Ada setengah kata kena ambil wuduk. Khilaf di kalangan ulama. Makan makanan yang dimasak. Tapi dalam hadis ni, hadis kita baca ni, maknanya tak ambil wuduk ni. Tak perlu ambil wuduk ni. Tapi ada setengah-setengah ulama dia tarjih hadis lain. Dia kata hadis lain, pakar hadis lain. Maknanya ada yang kata kena ambil wuduk. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita tak perlu. Tak perlu, cuma berkumur. Sunnahnya berkumur. Dan seseorang yang tidak berkumur, kalau terganggu solat dia, boleh jadi haram. Kalau tidak cermat di situ. Dalam fiqh disebut, saya ingat fiqh ni bukan Syafi'i saja. Kalau kita sengaja telan, misalnya lekat makan dia lagi, tiba-tiba terjatuh pada lidah ketika salat, dia telan, boleh batal batal salat itu. Batal salat. Sebab tu kena jaga sangat. Sebab tu kalau nak buai agak buai, letak dalam poket, jangan buai di lantai. Itu ada larangan Nabi SAW. Takut mencemarkan tamu-tamu kita ni, kapek ni. Dulu Pak Nabi lari tu ketika bukan kapek tu, ketika tanah biasa pasir pun Nabi lari. Kalau orang tengok dia rasa jejet lah, kita tu rasa yalah satu macam pula. Jadi kena jaga.
Kena jaga. Baik, sekarang ni kita masuk fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga. Cuma dalam ni sebut dia kata hak kita sebenarnya berkait dengan ni kita bincang dah sebelum ni, khilaf ulama tak ada bincang dah. Hak sebelum ni lah. Jadi kita tak perlu bincang di sini. Mana kalau nak tengok kan, ni saya ada tulis muka surat 87, boleh baca sendiri lah tu. Tengok pada muka surat 87 kitab ni dia ada bincang dah situ. Boleh tengok situ lah. Tapi kalau berdasar kepada hadis ni, maknanya tidak batal lah untuk hal ni. Tidak batal. Tapi ada yang kata batal, maknanya dia tarjih hadis lain. Dia tarjih hadis lain. Dia kena ingat bila kata tarjih, maknanya ulama tidak tolak sebenarnya hadis. Cuma dia pakat lain. Dia tidak tolak. Sebabnya kalau ada hadis ni saja, memang ulama akan pakat. Seperti mana kita kata sentuh zakat, kita kata sentuh perempuan, dia khilaf. Jadi hal ni tarjih ni, maknanya dia bukan tolak, cuma dia utamakan ni. Baik. Fasal yang ketiga, hadis yang ke-24. An Abi Rafi' qala ashhadu la kuntu ashwi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batna asy-syat thumma shalla wa lam yatawadda. Diriwayatkan daripada Abi Rafi', katanya, aku bersaksi bahawa aku memanggang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perut kambing. Perut kambing. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang tanpa berwuduk lepas Nabi makan. Kita kata kalau katif ni mungkinlah tidak itu sangat, ni perut ni. Lagi kita kata lemak lah kita tu, lagi minyak kita tu. Perut panjang tak. Nabi tak ambil wuduk. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Bab dinasah ke wuduk kerana sesuatu yang dimasak. Situ. Jadi mana tak perlu berwuduk lah. Hadis yang ke-25, An Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhdiyat lahu syatun faj'alaha fil qidr fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Aba Rafi' faqala syatun uhdiyat lana ya Rasulullah fatabakhtuha fil qidr faqala nawilni adh-dhira' ya Aba Rafi' fanawaltuhu adh-dhira' ثم قال ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت ناولتني ذراعا فذراعا ما سكت ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قال فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحم باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. Daripada Abi Rafi' ini adalah hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah dihadiahkan kepadanya seekor kambing, lalu dia memasukkannya ke dalam memasukkan ke dalam perut. Ini rengkah ni. Bukan kata boleh kami berebut gitu, tidak mana gitu. Dia fa'al. Sebenarnya fa'al. Maka selepas itu fa'al kalau kita terjemah itu. Tapi kita kata tak meleh dulu. Itu jadi maka selepas itu fa'al. Ja'alan asal mana telah menjadikan ia. Tapi dia banyak makna ja'alan. Ja'ala dengan makna wada'a boleh meletakkan boleh. Tapi di sini maksud dia lalu dia memasukkannya, makna selepas itulah ke dalam perut, maknanya masaklah. Masak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lalu bertanya, "Apa ini wahai Aba Rafi'? Gapo dia ni? Bang sedap ni." Soalan begitulah. Maka dia pun jawab, "Seekor kambing yang telah dihadiahkan kepada kami wahai Rasulullah. Lalu saya memasaknya dalam periuk ini." Sebab ada alih lain itu mana periuk ini lah. Baginda berkata, "Berikan kepadaku bahagian lengan." Lengan ni lengan ni bahagian ni, bukan bahagian ni. Lengan bahagian bawah. Ingat saya tanya dulu pakai ni hoyak nama dia tengok dalam bahasa Melayu gitu. Ni lengan ni biasa sini tak? Zirak dia panggil. Zirak ni tempat kita kira hasta. Hasta sehingga pada ujung ni sampai ke siku ni ni. Dia panggil hatu maksud dia.
buat sementara waktu kita sebut lengan bahagian bawah, lengan bawah atas sini, katif sini. Tu kan. Baik. Tu. Jadi Nabi minta kalau kita sebut bahasa Kelantan kita mula hak lengan tu ikat aku lah. Gitu. Sebab dalam syarah hadis disebut Rasulullah ni kalau bahagian belakang pohon tu memang kegemaran. Sebab tu sahabat kalau dia nak bui dia akan bui tu. Ulama buat kesimpulan mana kalau kita jemput orang makan biar kita tahu makan ni hak dia dia wahyu lah, makan ni hak kegemaran dia. Itu termasuk dalam sunnah. Kita panggil dia, kita masak makan dia. Enggak dia makanan tu memang dia tak makan, tak tercapai maksud. Sebab tu kena tahu. Sebab tu saya tengok bagus kalau kita buat kenduri ni kadang-kadang dia 2-3 jenis masak ke. Kalau jenis tak boleh makan nasi, makan laksa. Tu kira-kiranya sunnah tu cara tu. Sebab tu kalau kita panggil baru waktu kita tanya kau nak masak kambing dia mau makan kau nak jemput hari kau dia kata dak buat ayam dia. Tu termasuk dalam memuliakan tetamu. Itu budi yang diajar oleh sunnah. Jadi Nabi minta ui lengan lah kat aku bahagian lengan bahagian bawah. Saya pun memberikannya lengan yang satu lagi. 2 kali Nabi minta. Kemudian baginda berkata lagi, ini kali ketiga, berikan kepadaku lengan yang lain. Maka Abu Rafiq pun jawab, kambingnya aja 2 lengan wahai Rasulullah. 2 yang belakang tu angin lengan, depan tu lengan. Rasulullah lantas berkata kepadanya, ketahuilah sesungguhnya jika engkau diam pasti engkau akan memberikan kepadaku lengan demi lengan. Selama mana engkau diam, mana kalau mundur dia jadi banyak lengan, soalnya begitu lah. Tapi begitu ke maksudnya? Memang ada setengah ulama dia pakai secara zahir maknanya Allah boleh buat gitu untuk Nabi lah. Mana Nabi pun tahu 2 je kami dia ni. Cuma Rasulullah nak tengok. Jadi kalau kita tengok sini, ini salah satulah yang dibuat yang difaham oleh ulama bahawa sahabat Nabi ni memang dia ikut Nabi. Tapi kalau dalam perkara dia tak faham dia akan tanya. Misalnya dia tak faham, dia minta pula kali yang ketiga. Sebab tu dia kata 2 je lengan ada ni. Setelah kata kalau mulut dia jadi banyak lagi lengan. Soalan begitulah. Jadi tak salah. Tak boleh kita kata bui lah. Tak kira Rasulullah tak tahu, tak kira dia tahu cerdik Rasulullah, tak kira tu tak nak beza. Dahlah Rasulullah nak tengok mana cerdik sahabat dia, tidak jadi gong tak terkali gitu. Cerdik sahabat. Sebab tu sahabat lagi kita tengok dalam hadis kalau dia tak faham, dia akan tanya lagi. Kadang-kadang nampak macam dia bahas apa yang Nabi sebut, dia bincang dengan Nabi. Tu dia tidak kata mentakut Nabi kak pakai ikut, tidak juga. Ada setengah-setengah sahabat peringkat ni lah, ada gitu. Kemudian baginda SAW meminta air lalu berkumur dan membasuh hujung-hujung jarinya lalu bangun salat. Kemudian baginda SAW kembali kepada mereka lalu mendapati masih ada lagi daging yang sejuk. Maka Nabi SAW makan lah. Lepas makan tu daging sejuk tu masuk ke dalam masjid dan semaya pula dalam keadaan tidak sentuh air. Maknanya tidak basuh pun tangan tu. Ni orang sejuk ni ya gini, mana makan dia kata makan tu tidak bergerak lama. Dia gini kalau kita nampak sini sebab asabek tu maknanya dia tidak seperti makan nasi tu, dia sentuh hujung-hujung jari. Maknanya kita kata muka ni bakar ni panggil ni mungkin dia kering sejuk lah. Jadi buat gitu, tak sentuh air. Kesak di kalau kita kat guna tisu gitu yalah. Itu maksud dia sini ya. Cuma tidak basuh tangan. Hadis ni terdapat dalam Musnad Ahmad bab hadis Abu Rafiq. Jadi maknanya kalau kita tengok di sini makna Nabi ni agak bermudah-mudah lah dalam masalah. Patut kita nak buat gitu kah? Bila makan tu pakai tak basuh tangan. Hak Nabi basuh tangan tiada. Hak ni tak basuh. Maknanya dalam keadaan Nabi tengok tidaklah banyak sangat. Ni kalau bolok dengan lemuk Nabi tak akan buat gini. Dan sebab dia kata kena. Kalau makan tu makan lebih tu mana ada lah. Dia tidak kata dia tak mungkin kalau benda tu duduk daging dengan dua-dua pakai tak basuh tangan, tak mungkin gitu. Kita kena faham gitu sebab ada Nabi basuh tangan hak mula-mula tak ada basuh tangan pun. Bila basuh tu dengan hak ni dah maknanya kesak saja. Sapu di tisu dan sebagainya.
Kok mana pun maksud hadis ni tak batal. Hatu pada ayat di segi fiqh. Zira', istilah zira' ni ialah bahagian antara siku dan jari. Dalam kitab lain sebut jari tengah. Dia panggil zira', dia panggil hasta. Hasta. Zira'an bi zira'in. Nah, shibran bi shibrin wa zira'in bi dalam hadis sebut kan. Shibrin itu jengkal, zira' ni. Jadi zira' ni dari segi bahasa maknanya ni jari tengah, ujung jari tengah sampai kepada ni bucu siku hak tajam. Itu satu hasta. Itulah. Hadis ni pun bincang dah situ, bincang dah sebenarnya. Kita pergi pada hadis yang ke-26. Wa rawahu ad-Darimi an Abi Ubaid illa annahu lam yadhkur thumma da'a bima'in ila akhirih. Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis ni daripada Abi Ubaid, cuma dia tidak sebut maknanya hadis ni selain daripada Abu Rafi' ada lagi orang lain riwayat, misalnya Darimi, cuma bezanya hak tak ada dalam riwayat Darimi ni. Hak tu kemudian dia yakni Nabi SAW meminta air sehingga akhir hadis. Hak tu tak ada. Hak tu tak ada. Tak apa hal tu. Hadis ke-27 An Anas bin Malik qala kuntu ana wa Ubay bin Ka'b wa Abu Talhah julusan فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال أداني لما تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقال أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ من هو خير منك. Daripada Anas bin Malik kata Anas bin Malik, saya, Ubay bin Ka'ab dan Abu Talhah pernah duduk dalam satu hidangan. Maka kami makan daging dan roti. Daging dan roti bila sebut orang Arab dia tak support kita buat sini sedap kan. Daging dia tu, roti dia tu. Kemudian saya minta air untuk berwuduk. Kata apa ni? Jadi kata Anas bin Malik, kemudian saya minta air untuk berwuduk. Ini Anas bin Malik kita. Dia kata dia, Ubay, Talhah, 3 orang lah. Dia cerita Anas bin Malik kita. Mana kami makan roti, daging dengan roti. Selepas selesai makan, saya, Anas bin Malik, minta air untuk wuduk. Lalu kedua-duanya kata, siapa dia? Ubay dan Talhah tu lah. Kata kepada Anas itu. Apa dia kata? Kenapa engkau nak berwuduk? Saya pun jawab, ini kita makan dia, kita makan lah. Dia kata gitu. Pak kita duduk timbuk ni. Akhirnya lah. Pak kita duduk makan ni. Gitu ya. Mana kerana makan dia tu, makan dia yang dimasak dengan api lah. Itu maksudnya. Jadi kedua-duanya, yakni Ubay bin Ka'ab dan Abu Talhah tu Abu Talhah tu berkata, engkau mahu berwuduk kerana sesuatu yang baik, nak berwuduk kerana sesuatu yang baik. Makna kita makan ni bukan benda najis pun, benda molek. Sedangkan orang yang lebih baik daripada engkau pun bila makan jenis ni gini tak ambil wuduk pun. Maksud orang yang lebih baik tu Nabi lah, Nabi SAW. Jadi perbahasan hadis ni pun sebenarnya hadis ni dah hadis sebelum ni bincang dah sebelum ni. Dia jadi tak perlu lah. Maknanya nak jaga boleh tak batal. Sebab tu tak perlu ambil wuduk, tak batal. Secara umumnya kita kata kalau dia nak ambil wuduk lebih tu hal lain lah. Ada kadang makan tu perlu dah nak susu segar ambil wuduk. Tu tak apa tu. Baik, hadis yang ke-28 an Abdullah bin Umar annahu kana yaqul qublatur rajul imra'atahu wajassuha biyadihi minal mulamasah faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata,
ciuman seseorang, mana seseorang yang cium isteri dia dan menyentuhnya dengan tangannya, itu termasuk dalam mulamasah. Sesiapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka hendaklah dia berwudu. Maka dia kena berwudu. Ni sebut berwudu. Itu kata tu. Ni pun kita bincang dah, bincang dah lah. Sebelum ni bincang dah banyak khilaf ulama situ. Kita pilih nak kalau dalam mazhab Syafi'i batal lah. Batal wudu. Baik. Jadi ulama kata tak batal tu, tadilah kita bincang dah. Mula masah tu makna apa? Bukan mana sentuh biasa tu. Tapi dengan makna mujab, dengan mana jim, bersetubuh. Hadis yang ke-29, wa 'an ibn Mas'ud kana yaqul min qiblatir rajul imra'atahu al-wudu'u. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata wudu diwajibkan kerana seorang cium isteri dia. Jadi bagi ulama yang kata hadis Nabi cium isteri dia Aisyah dan seterusnya, hak tu dikata berlapis lah. Berlapis lah. Lepas tu dia kata hadis hak cium tu tidaklah kuat sangat dipertikai. Antara dia adalah cara dia tu. Tu. Jadi hak ni pun kita bincang belakang dah ni. Hadis ke-31 an Umar bin Abdul Aziz qala Tamim ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu min kulli damin sa'ilin. Umar bin Aziz lam yasma' min Tamim ad-Dari wala ra'ahu wa Yazid bin Khalid wa Yazid bin Muhammad majhulan. Daripada Umar bin Abdul Aziz kata dia, Tamim ad-Dari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wajib berwudu kerana darah yang mengalir. Mana darah yang mengalir daripada tubuh? Mana secara umum, tak kira mengalir daripada mana? Daripada kemaluan ke? Daripada ikutlah daripada hidung ke? Daripada mulut, asalkan mengalir keluar daripada tubuh, maka kena ambil wudu. Mana batal wudu? Dia kata begitu. Dia kata Rasulullah kata begitu. Umar bin Abdul Aziz, dia tidak dengar daripada Tamim ad-Dari dan dia tidak pernah lihat, mana tak ada lah dia tak ada, dan dia tidak pernah lihat pun. Tamim ad-Dari ni Umar bin Abdul Aziz, dia tidak dengar dan dia tidak tengok, tak pernah jumpa. Ulama buktikan begitu sebab masalah zaman tu tidak sama. Wa Yazid bin Khalid dan Yazid bin Muhammad ni perawi hadis ni lah majhulan. Kedua-duanya ulama tak kenal identiti dia. Jadi bila ulama tak kenal, bukan kita tak kenal, tu tak boleh. Ni ulama tak kenal, hak khusus dalam bidangnya, maka tak boleh terima. Sebab ulama jarh wa ta'dil ni khijah dia cek daftar, rekodkan perawi-perawi tu, tak boleh nak kenal pasti. Banyak kalau kita belajar kitab Syafi'i, Imam Syafi'i kata saya tak boleh terima hadis ni. Saya tak boleh terima hadis. Antara sebab Imam Syafi'i tolak juga hadis Barak bin Azib tu, kata hadis pun kata tak batal wuduk kan, setuh laki perempuan tu. Salah seorang perawi, ada perawi tu, dia kata saya tak kenal. Imam Syafi'i kata dah saya tanya orang lain tak kenal, itu sebab saya tak terima. Kalau seseorang itu boleh bukti kepada dia ni identiti tidak jelas, kita akan terima. Maknanya berbiasa je ulama itu zaman tu. Zaman ketika hadis ni beredar dalam masyarakat, zaman kita ni tak apa lah. Sebab apa? Kita boleh rujuk kitab ni semua dibukukan. Zaman dulu ketika perawi-perawi hadis duduk dada-dada ulama imam, masa tu tidak dibukukan dengan lengkap. Dia kata dia tanya juga orang, tapi tak kenal. Biasa tu kita jumpa gitu. Jadi kedua-duanya majhul ni dia adalah kategori majhul ni, dia ada pula kategori dia. Setengah tu majhul tu kenal, tapi kenal pun mana kenal tapi tak jelas. Sekadar tahu nama sahaja. Ada tapi tak tahu. Tak tahu dia ni ingat tes tahu mana. Dia ni juh ke tidak, tu tak kenal. Sekadar nama tu tak panggil kenal dalam istilah dia ni. Lah dia tahu nama ada, dia wujud dia tu, tapi tak tahu bagi data dia. Nak kata siqah macam mana? Kita nak kata dia bagus macam mana? Nak kata dia tu layak meriwayat hadis ni, ada kredibiliti, tak nak kata. Tahu dia tu ada. Tak boleh juga. Setara tu lah nak ayatnya sistem
perpindahan maklumat ni dia mesti melalui orang yang dikenal pasti. Kalau tidak, tak boleh terima. Cuba tengok bawah tu dia ada buat 229. Sunan Ad-Daruqutni, bab wuduk kerana sesuatu yang keluar daripada badan. Riwayat ini adalah dhaif. Riwayat ini dhaif. Kedhaifannya disebabkan inqita', yakni putus seorang perawi dengan perawi yang lain, serta ada dua orang perawi dia tu majhulul hal, asal dia tidak diketahui daripada mana dia. Tak tahu, ulama tak kenal. Ulama hak dalam bidang ni tak kenal. Ini disebutkan sendiri oleh Imam Ad-Daruqutni selepas mengemukakan hadis. Imam Daruqutni ada Imam Jarh wa Ta'dil, pakar dalam bidang tu. Dia tak kenal. Bila dia tak kenal, orang ambil perhatian lah sebab dia. Baik, ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Hadis ini baca atas. Hadis ini menunjukkan bahawa keluar darah yang mengalir, keluar darah, patut sifat darah tu cahaya mengalir. Bila kata mengalir, dia makna cahaya. Setengah ulama kata bila kata mengalir ni makna keluar tu banyak. Ada juga yang kata ni. Sebab kalau keluar sikit tidak mengalir, ulama kata tak ada masalah tu. Bila kata damin sa'il, darah tu keluar tu mengalir, maknanya jumlah tu agak banyak. Hadis ini menunjukkan bahawa keluar darah yang mengalir walaupun bukan melalui kubul dan dubur, yakni dua kemaluan manusia itu, membatalkan wuduk juga walaupun tidak keluar daripada kubul dan dubur. Kira-kiranya zahirnya hadis ini gitulah zahir dia. Namun begitu, hadis ini sangat dhaif. Dhaif sungguh lah, sebab dah lah terputus. Lepas tu perawi itu majhulul hal, tidak diketahui dan tidak boleh dijadikan hujah, tak layak. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Sebahagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat ianya membatalkan wudu. Kata Imam Abu Hanifah, tak kira asalkan keluar daripada tubuh, tidak melalui kubur dan dubur, hidung batal. Tak kira aku rongga mana, asalkan tubuh. Ada setengah ulama tidak, tubik tu sebanyak mana tubik tu. Kalau tubik mengalir, sampai mengalir, banyak. Kalau tubik tidak mengalir, itu kira tidak banyak. Misalnya kadang-kadang kita kena tergores sikit, tubik sikit, tubik tu main situ, tak kira lah darah tu. Tu tak apa ulama kata. Tak apa tu. Baik. Mereka, yakni Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dia lah, mereka berdalilkan antara dengan hadis Fatimah binti Abi Hubaish yang mengalami istihadah. Hadis tersebut ialah ni. An Aisyah anha qalat Fatimah bintu Abi Hubaish li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la athuru أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Fatimah binti Abi Hubaish ni sebenarnya Fatimah binti Abi antara sahabiah yang Allah uji dia dengan keluar bertahun-tahun. So tak pernah putus. Memang dia susah sehingga dia kata dalam kitab Bulughul Maram banyak dia kemuka, lebih banyak lagi dia kemuka. Dan ulama bincanglah dalam kitab Idahul Ahkam tu, syarah Bulughul Maram tu. Dia ni sampai peringkat dia nak, kalau kita sebut nak pergi makan gula apa payah. Sebab apa banyak sangat keluar tu. Di antara sahabiah yang diuji dengan darah istihadah. Dia ni nasib dia nak macam mana? Susahlah, memang dia kata susah. Dia sebut sendiri. Ramai nak pergi makan gula. Ada zaman dulu kita kata tuala wanita apa tidak seperti sekarang. Tubik sampai ke pohon. Allah uji dia begitu. Baik. Dia pun kata pada Rasulullah, sesungguhnya saya ni tidak suci. Tengok dalam Bulughul Maram banyak lagi hadis ini berkenaan dengan Fatimah binti Abi Hubaish ni. Adakah saya boleh meninggalkan salat? Bolehkah saya tak semaya? Sebab dia ni macam dia tak jelas lah apakah masih haid lagi ataupun macam mana. Ataupun setengah ulama kata dia jelas waktu bukan haid, sebab haid ni dia tetap kan.
perbincangan panjang lah haid tu. Sebab kalau zaman Nabi dalam hadis sebut perempuan haid ni salah satu pengecaman dia nak tahu bila mari haid tu, bila tak berhenti juga selepas sampai waktu sepatut berhenti, dia akan letak baldi ada air, lepas tu dia letak dia mana perempuan dia letak kemaluan dia atas tu lah, dia duduk tu dia tengok kalau titik, lepas tu dia tengok kepekatan, dia nak tengok warna dia, cara tu dia buat. Selain daripada dia guna tisu, maknanya dia boleh cek sebab darah haid dengan darah istihadah ni lain, dia tidak sama warna. Tetapi ada juga yang mutahayyirah, yang mana tak boleh nak beza. Perempuan sendiri pun tak jelas. Sebab kita kata tetap haid, kadang-kadang dia ada juga lari timing dia tu dia ada juga ni. Tapi hak ni memang jelas lah betahun ujian besar tu. Jadi adakah saya boleh tinggal solat? Nabi kata itu cuma satu urat, bukan haid. Irqun ni kalau kita nak nyamai satu irqun mana urat betul lah. Cuma dari segi irq, kalau dalam syarah kalimah ni lah, sini dia tidak sebutlah menggorengkah ni. Irq ni maknanya mana ada urat yang pecah maksudnya. Bukan keluar daripada saluran haid tu, tapi keluar daripada saluran lah urat irq. Urat tu pecah dia keluar. Kira gitu, itu maksudnya. Irq ni kalau tengok dalam kompas, so mana urat gitu ya. Mana urat gitu ya. Mana bukan haid tu. Haid ni hak keluar biasa fitrah. Ni tidak fitrah. Berlaku pada itu sebagai tanda mungkin ada masalah gitu. Bila haid datang, Nabi beri panduan kepada wanita. Bila haid datang, idza aqbalatil haidah, bila haid datang, kamu tahu ke haid tu macam mana? Berapa hari, warna dia macam mana, bau dia berbeza, kepekatan dia berbeza, kamu tahu dah. Itu maksudnya bila haid datang, kamu kena kenal haid tu macam mana. Tak boleh sembahyang lah, kamu kena tinggalkan salat. Dan bila haid tu pergi, mana habis haid, maka basuhlah kemaluan kamu, anggota engkau, dan maka basuhlah dari anggota engkau darah dan sembahyang. Dia gini mana basuh tu maksud haid. Jadi memang darah tu akan ada lagi. Sebab tu dalam kini ulama kata bagi kes seperti dia ni, setiap kali nak sembahyang dia kena bersihkan kemaluan dan dia kena ambil wudu, lepas tu sembahyang. Setengah ulama kata dia ni antara yang pakai kaedah jamak suri. Jamak suri maknanya waktu zuhur tu dia sembahyang di ujung, masuk lepas tu habis tu kira-kiranya dia tak lama tu masuk asar dia sembahyang lagi. Kau tidak nyanyi dia nyanyi. Kalau dia sembahyang awal waktu zuhur, lepas sembahyang tu dia kena buat 2 kali. Itu dia panggil jamak suri untuk orang bermasalah. Sebab tu jamak suri ni satu penyelesaian untuk orang misalnya orang sakit di hospital ke misalnya, kita boleh lah guna itu molek tu. Biar dia sembahyang di akhir waktu pertama, lepas tu sembahyang untuk waktu yang kedua. Bukan jamak hakiki. Hakikat dia sembahyang dalam waktu yang sama. Waktu tu zuhur dalam waktu zuhur cuma akhir, asar dalam waktu dia awal selalu. Bagi kih-kih dia susah kan. Itu satu penyelesaian lah yang ada dalam agama kita. Jadi maknanya darah istihadah itu maknanya maksudnya apa? Jadi di sini dalam kih ni maknanya bila selesai mandi kena mandi lah. Mandi seperti biasa lah. Pada waktu tu dalam hadis lain sebut Nabi suruh dia letaklah kain pada kemaluan. Kalau kita dengar kita kata tuala wanita lah, mudah kan. Dah letak semayah lagi. Lepas tu gitu pula buat nak semayah lepas tu. Nabi sebut gitu. Maksudnya apa? Batal lah wudu tu. Batal lah wudu. Gitulah kira-kira. Di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan berwudu yang menunjukkan keluar darah itu membatalkan. Kalau dalam riwayat lain maknanya bila keluar darah tu Nabi suruh dia ambil wudu. Maknanya itu isyarat pada membatalkan wudu. Baik. Misalnya ni an Adi bin Thabit an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil mustahadah tad'u as-salah ayyam aqra'iha التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. Daripada Adi bin Thabit, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok ulama kata kelebihan Adi bin Thabit dia ambil hadis ni daripada ayahnya.
Ayah dia ambil daripada tok dia 3 beranak. Anak, tok, cucu. Apa ni datuk. Anak, ayah, datuk. Bahawa Nabi SAW bersabda berkenaan dengan perempuan yang mustahadah, dia perlu meninggalkan salat pada hari-hari haid yang selalu dia alami. Dia kena tahulah haid dia tu berapa hari. Kemudian selepas selesai haid dia mandi dan berwuduk. Pada dia mandi. Kemudian dia mandi. Mandi itu makna mandi wajib. Sebab dia kering dari darah haid, mandi wajib. Dan berwuduk pada setiap kali mahu sembahyang. Ini salah satulah. Dia bolehlah berpuasa dan boleh sembahyang. Jadi perempuan yang istihadah ni dia boleh sembahyang, boleh puasa. Sebab apa? Sebab itu bukan haid. Setengah ulama sebut, dia kata dalam kitab dia kata itu darah penyakit. Baik, di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan supaya berwuduk kerana keluar darah istihadah. Sedangkan ia keluar bukan melalui 2 jalan biasa. Bukan daripada saluran darah itu, irq, urat lain, daripada urat lain. Nabi sebut tadi kan? Irq. Sebalik ia keluar melalui jalan yang lain, iaitu sejenis urat, satu urat yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Imam Abu Hanifah membuat kesimpulan. Sebab tu kita kata cara dia tu. Jadi Imam Abu Hanifah membuat kesimpulan bahawa darah yang keluar walaupun bukan melalui 2 jalan. Ini ingat bila kita belajar tentang bila sebut 2 jalan itu maknanya kubur dan dubur. Maknanya daripada hadis inilah Imam Abu Hanifah buat istimbat hukum, oleh kerana darah istihadah itu keluar bukan daripada saluran haid, sedangkan haid ni daripada kemaluan itulah. Tidak daripada itu, tapi urat lain. Dia kata boleh kiyah pada mana-mana, boleh kiyah pada anggota mana. Maknanya kalau keluar ke mana pun mana kiyah batal. Walaupun tidak daripada 2 jalan tu. Tu kata dia. Jadi kebanyakan ulama mereka bantahlah pendapat Imam Abu Hanifah itu. Jadi kebanyakan ulama mereka berpendapat keluar darah daripada badan selain daripada jalan biasa. Jalan biasa di mana kubur dan dubur tidak membatalkan wudu. Darah hidung tak batal wudu. Itu jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah batal. Dia kata begitu. Antara hujahnya ialah asal hukum ialah tidak batal. Tiada dalil yang jelas serta sahih yang menunjukkan batal wudu kerana. Jadi kita pakai asal. Asalnya tak batal kecuali ada dalil yang katakan batal. Gitu. Imam Nawawi berkata, ini tokoh dalam mazhab Syafi'i, sebaik-baik pandangan dalam masalah ini ialah tidak membatalkan wudu seperti kebanyakan ulama. Tak serupa dengan Imam Abu Hanifah. Sehingga ia sabit berdasarkan syarat kecuali ada dalil yang menyabitkan batal. Terbukti ianya tidak sabit, kata Imam Nawawi, dan tidak boleh digunakan kias di dalam bab ini kerana illat membatalkan wudu itu bukan suatu yang boleh difikirkan. Jadi illat batal wudu ni kita tak boleh fikir hak tu ketentuan daripada Nabi. Cuba fikirlah ketut ambil wudu tak basuh bunga tu. Ke mana? Bukan ketut tubik ku siku. Tubik ku bunga tapi tak sentuh hak tu. Tak pecah keluar, kita kata. Dia ambil wudu. Kalau kita tanya kita apa tak basuh situ? Dah keluar ke ketut sini? Dah. Nak jawab mana? Ini termasuk amrun tauqifi ulama kata. Perkara yang kita ambil daripada Nabi. Nabi kata gitu-gitu. Jelas. No. Sekali kita fikir je juga dah. Kalau orang tidak Islam tanya kata hak tu ayatnya kami dilatih taat. Dan Nabi sebut, sebab Nabi ni bila disebut daripada Allah. Dah hak tu tidak menjejaskan kehidupan pun ikut aku. Tak ada apa pun. Itu latihan supaya taat kepada Nabi. Tak faham kita tu faham. Keteng. Tiba-tiba basuh hujung-hujung anggota. Pada keteng tu biar tengah tu, bahagian tengah tu. Mudah ya. Nabi suruh gitu, kita buat gitu. Sesat. Umat Islam mudah. Ittiba ikut. Baik. Gitulah. Berkenaan dengan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh golongan yang berpendapat keluar darah membatalkan wudu. Tak kira lah ke mana pun, tidak mesti 2 jalan tu. Seperti Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia lah. Apa jawabnya? Apa kata Imam Nawawi?
Imam Nawawi mengemukakan jawapan dia. Jawapan terhadap hadis mustahadah dari dua sudut. Pertama, riwayat tersebut dhaif. Hak tadi. Hak kata Nabi kata irkun tadi. Waktu tak keluar, dhaif. Serta tidak diketahui. Maknanya ada perawi majhul. Hadis mustahadah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim tanpa tambahan iaitu disebutkan wudu. Sebab dalam Bukhari dan Muslim tak sebut kena ambil wudu. Tanpa tambahan itu disebutkan wudu. Tak ada. Ia adalah tambahan yang batil, kata Imam Nawawi. Kedua, jika riwayat itu sahih, tentu maknanya ialah untuk memberitahu bahawa darah ini bukan haid. Sebaliknya ia mewajibkan wudu pada orang yang mengalaminya kerana keluar daripada tempat hadas. Baginda SAW tidak maksud keluar darah dari mana-mana tempat mewajibkan wudu. Jadi hadis Fatimah binti Abi Hubash itu, dia keluar darah istihadah, Nabi kata irkun, itu bukan darah haid. Sebab darah maknanya darah haid keluar daripada saluran lain. Memanglah tubik, supaya Imam Nawawi kata betul, tubik darah lain, tapi kok kemaluan juga tubik itu. Termasuk keluar daripada kubur dan dubur juga, masuk dalam hak tu juga. Cuma orang lain. Jadi mana batal lah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dia tengok tak, dia kira keluar darah itu daripada saluran lain. Hak istihadah daripada saluran lain. Maka dia pun kira tak batal tu. Dia kira gitu. Tapi dia kira batal semualah. Tubik kok hidung pun dia kira situ. Tapi hak ni dalam kira ni berkenaan dengan hadis-hadis yang jadi kedali oleh golongan yang berpendapat keluar darah batal wudu. Asalkan keluar darah saja. Tak kira lah ke mana-mana pun. Jadi Imam Nawawi kata tak boleh nak kiyah gitu. Tak boleh nak kiyah gitu. Asalkan keluar darah jadi batal wudu. Baginda SAW tidak maksud ke keluar darah di mana-mana tempat. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi ni gini, Jadi hak Nabi sebut dalam hadis Fatimah binti Abi Hubash tu, memanglah dalam mazhab memang batal lah. Dalam mazhab Syafi'i batal. Jadi batal tu Nabi Nawawi sebab keluar tu dia keluar daripada kemaluan lah dia kira. Hak Nabi sebut irkun tu nak ayatnya orang tu hak dalam tapi keluar daripada kemaluan. Batal lah. Jadi kita nak qiyah kalau keluar aku hidung nak qiyah tu. Tak boleh. Soalannya begitu. Tapi bagi setengah-setengah ulama tak. Dia qiyah mana keluar ke mana pun qiyah batal. Jadi sedekah dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Ni sebenarnya kita lupa kan. Batal tak batal. Cuma kena basuh, kena cuci lah. Sebab dia kira najis tu. Memang tak batal. Tapi ada ulama kata batal. Dia qiyah tu. Sebab dia kata keluar. Keluar tu bukan keluar melalui saluran darah haid. Boleh faham dalam bentuk kabarah ni. Hak ni masalah yang kata dan apa ni Fatimah tanya Nabi. Dia ni keluar istihadah lah. Lepas tu dia boleh kalau dia nak tinggal semain. Nabi kata tak boleh. Bapa tak boleh sebab tu bukan darah haid. Jadi mana istihadah tu keluar daripada urat. Mana urat tu tak berkait dengan tempat keluar darah haid. Tetapi tubik semua tubik melalui kemaluan tu. Bukan darah hadut luar kemaluan, bukan saluran hadut keluar daripada kemaluan tu, tidak. Tu. Jadi nak qiyah kata kalau tubik ke mana-mana pun jadi batal lah. Tak boleh gitu. Tak boleh. Hak darah. Jadi Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i terima keluar darah istihadah tu sebab dia keluar daripada kemaluan. Memang orang lain tapi daripada kemaluan juga. Jadi kalau darah tu keluar tidak daripada kemaluan, misalnya ikut hidung ke apa, tak tahu tu. Keluar kita kena kawat atau paku seset tubik darah dia. Basuh ya, tak tahu tu. Itu maksud dianya. Jadi nak qiyah tu dia kata dia ni bagi dia enggak qiyah ma'al fasik, qiyah dua benda yang tidak sama tu. Tak boleh qiyah. Lalu keluar darah istihadah merupakan tempat hadas. Mahallul hadas. Tempat hadas makna kemaluan. Bila sebut tempat hadas bila ngaji fiqh makna kemaluan. Sebab kita keluar darah gigi darah tak tahu tu khamu baik. Jadi lalu keluar darah istihadah merupakan tempat hadas. Tempat hadas tu kalau nak garis boleh sini. Kerana terdapat cairan lain yang keluar melalui juga menyebabkan hadas sama ada kecil atau besar. Kita kata buai air kan keluar daripada hak tu yang jadi kena batal wudu tu. Kerana itu ianya tidak boleh disamakan dengan keluar darah pada tempat lain. Tak boleh nak sama gitu.
Sebahagian ulama menganggap ia merupakan tempat hadas kerana berjiran dengan tempat keluar najis. Ini apa panggil pekoh. Gitulah. Jadi kalau kita tengok zahir, sebenarnya hak Imam Syafi'i sebut ni memang kuatlah. Hak dia ni maknanya batal tu kerana keluar, bukan maknanya batal wuduk tu kerana dia keluar situ. Beza dengan keluar kena di tangan, di kaki, sebab itu bukan mahal hadas, bukan tempat berlaku hadas. Ketuk apa? Sebab dia keluar kok dua tu saluran. Kencing, buang air besar, keluar kok tu lah. Sebab tu dari kata kalau keluar, misalnya perempuan keluar angin daripada kemaluan hadapan dia, batal juga. Sebab keluar kok tu. Kalau keluar kok telinga, ada kok tak keluar tu, tak kau ada sini pelik-pelik lah ni pelik-pelik lah ni. Tak kira lah ni, kok koseh keluar. Ataupun keluar kok mulut lah. Tu tak apa tu. Keluar kok punggung tu tak. Kalau kita mengaji pada zaman dulu bila keluar sesuatu daripada dua jalan kira batal lah, tak kira lah apa-apa pasal ketubik otot. Kalau dalam kitab fiqh dia sebut sosok tu, tubik batu, tubik ulat. Tapi setengah ulama kata hak jenis jari-jari tubik tu tak kira. Ada pula kata gitu. Tubik ulat. Ulat ni bukan perkara hak sama-sama. Tu sakit tu. Tu tak kira. Ada kata gitu. Maknanya tak kira sakit pasal keluar otot. Misalnya keluar batu, kok kemalu orang nak batu karang dah. Batal ke tak? Kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i memang batal, tapi ada seorang kata tak, sebab apa? Hak tu bukan sesuatu yang biasa keluar. Tak ada. Ada dia kata khilaf dia nak ayat ni. Batu pening Ustaz dia nak pakai mana? Hak sekali nak pakai mana? Pakai tu terbelik apa? Patut orang nak pakai itu hari lah. Gitu hadirin. Nak ayatnya benda ni khilaf dalam fiqh, tak pelik lah. Bukan satu kau yang ganji. Kecuali kita tidak mengaji jenis ni, jadi pelik lah. Sesak ustaz tu apa? Ada kau keluar batu tak tahu. Ya kata ulama ada berpendapat gitu dengan molek. Padahal lingkau tak tutup muka itu tutup. Sepatut dengan molek. Jadi gitulah hadirin. InsyaAllah untuk sesi akhir datang kita akan bincang pula bab adabul khala. Bab adab ketika buang air pula. Mana Nabi ajar supaya kita boleh pahala. Buang air tu biar boleh pahala. Gitulah. Wallahu a'lam. Masa kita berhenti setakat dulu. Mudah Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.